kejap kenapa rumah ni gelap Tapi dia masih lagi berjalan ni pergi dekat rumah tu. Tapi dia tak masuk lagi dalam rumah tu, dia tak masuk lagi dekat kawasan rumah tu, dia terus hidupkan dia punya torchlight dan dia suluh dekat lampu, dekat tingkap bilik budak yang dia nampak tadi tu. Dan masa dia suluh ni sebenarnya dia nampak yang budak tu memang tengah perhatikan dia sambil tersenyum dan kemudian hilang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Roslan. So, kita lebih kurang kita dah berada di malam-malam terakhir Ramadan lah. Macam mana dengan persiapan raya korang? Harap semuanya baik-baik tahun ni. Harap korang dapat meraihkan hari raya kita dalam keadaan yang orang kata bersederhana lah, dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan. Untuk video kali ni, saya sebenarnya nak bawakan kepada korang 3 buah kisah seram yang datangnya daripada seorang pengawal keselamatan. Dan yang bestnya, cerita seram yang dikongsikan oleh pengawal keselamatan ni berlaku di bulan Ramadan. Okey, pakcik ni dikenali dengan nama Pakcik Din lah. So Pakcik Din dia ceritakan kepada saya 3 kisah yang dia ingat berlaku sewaktu bulan Ramadan. So sebelum tu, macam biasa, kalau korang baru untuk channel ni, selamat datang saya ucapkan. Saya Zulaika Roslan. Saya seorang pencerita kisah-kisah seram. Kalau korang memang minat kisah-kisah seram, mungkin korang boleh support saya dengan subscribe channel ni dan juga aktifkan notifikasi loceng supaya korang tidak ketinggalan cerita-cerita baru. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video, yang sudi like, sudi share. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen. Okay? So jom kita mulakan cerita kita yang pertama pada video kali ni. Kisah pertama yang ingin dikongsikan oleh Pakcik Din berlaku di bulan Ramadan, dan pada masa ni Pakcik Din bertugas di sebuah pusat membeli belah. Pusat membeli belah ni telah pun ditutup, dan pada masa tu ia merupakan pada fasa-fasa akhir sebelum penutupannya secara rasmi. Dan pada masa itu jugalah menurut Pakcik Din, kebanyakan penyewa-penyewa ataupun kedai-kedai yang ada telah pun ditutup disebabkan menurut diorang pada masa tu perniagaan di shopping mall tersebut lebih banyak kerugian berbanding keuntungan lah. Jadi pada masa tu, walaupun kebanyakan kedai telah pun ataupun hampir ditutup, Pakcik Din kata diorang ni ataupun tugas sebagai seorang pengawal keselamatan masih lagi sama. Diorang kena buat clock in, diorang tetap kena buat rondaan dan diorang tetap kena buat report macam biasa walaupun tak banyak kedai pada masa tu. Antara tugasan yang diorang memang kena buat pada masa tersebut adalah pada pukul 12 lebih, 12.30 macam tu, Pakcik Din ataupun siapa-siapa pengawal yang bertugas pada waktu malam perlu membuat rondaan. Tujuan rondaan ini dibuat adalah untuk memastikan semua penyewa-penyewa ataupun orang yang berniaga dekat shopping mall tersebut telah pun balik dan tutup kedai lah. Sebab kadang-kadang diorang ni dibenarkan untuk berada dekat shopping mall sehingga pukul 12 malam bagi tujuan untuk kemas ke, untuk loading barang ke, untuk keluarkan barang dan sebagainya. Jadi diorang boleh berada dekat mall tu sampai pukul 12 sahaja. Lebih daripada tu diorang perlu pulanglah dan keluar ataupun tinggalkan mall tersebut. Jadi disebabkan itulah, pengawal keselamatan yang bertugas pada waktu malam dikehendaki untuk meronda untuk melihat sama ada penyewa-penyewa tersebut telah pun menutup kedai dan telah pun pulanglah. Okey, pada masa ni sebenarnya Pakcik Din kata dia bertugas 2 orang dan seorang lagi tu kita beri nama Mamat lah. Pakcik Din yang buat keputusan untuk pergi meronda, sementara Mamat dia duduk dekat dalam bilik pengawal untuk standby sebarang kemungkinan lah untuk apa-apa benda lain lah. Jadi Pakcik Din dia memang gemar pergi meronda sebab dia kata kalau pergi meronda sebenarnya dia boleh ambil angin, makan angin dan juga boleh tenangkan fikiran, renggang-renggangkan badan gitu. Jadi Pakcik Din ni pula dia punya style, kalau dia pergi meronda, dia lagi gemar pergi meronda tu macam relax, jalan-jalan santai macam tu. Dia tak suka nak rushing, dia tak suka nak laju-laju buat kerja lepas tu nak duduk dalam bilik pengawal, tak, dia tak suka macam tu. So pada masa tu disebabkan dia yang nak pergi meronda, dia pun mulalah meronda daripada aras yang paling bawah,
Dia tengok-tengok kedai yang ada, dia suluh-suluh menggunakan lampu suluh untuk pastikan yang memang tak ada orang di dalam kedai lagi. Dan kalau diikutkan, dia kata keadaan pada waktu malam shopping mall tersebut memang lebih gelap berbanding biasalah, sebab lampu-lampu utama telah pun dimatikan dan hanya beberapa lampu spotlight macam tu saja yang dihidupkan untuk sekadar menerangi shopping mall tersebut supaya tidak begitu gelap. Jadi Pakcik Din dia tetap perlu membawa lampu suluh, sebabkan dia nak kena suluh bahagian dalam kedai yang memang lebih gelap lah. So Pakcik Din dia meronda macam biasa, dia jalan dekat aras G dan kemudian dia lanjutkan dekat aras pertama. Sesekali bila dia dekat aras yang pertama tu, dia akan tengoklah dekat aras yang kedua, dia akan pandang aras kedua, dia akan pandang aras yang ketiga, tengok-tengok macam tu lah. So selesai je aras yang pertama, dia teruslah naik dekat aras yang kedua. Dan masa dekat aras yang kedua ni, memang dia ambil time untuk rehat sekejap sebab penat. Sambil-sambil tu dia duduk lah, kan dekat shopping mall biasanya akan ada bangku-bangku yang disediakan untuk pengunjung berehat kan. So Pakcik Din pun dia buat benda yang sama. Bila dia dah sampai dekat aras kedua, dia penat sikit, dia kata dia pun duduklah sekejap, nak relax sekejap. Tapi masa dia duduk ni, dia menghadap dekat balkoni. Maksudnya dia menghadap dekat luar, dekat bahagian sayap yang belah sana. So contoh dia duduk belah sini, dia duduk belah sini, dia menghadap belah sana. Jadi dia boleh nampak dekat belah kanan punya balkoni dengan belah kanan yang aras 3 ke aras 2 punya balkoni lah. So masa dia tengah duduk santai-santai macam ni, dia nampak dekat aras 3 ada seseorang sedang berjalan. Okey, dia nampak ada seorang perempuan yang sedang berjalan. Masa dia nampak perempuan ni berjalan, dia tak rasa curiga ke, dia tak rasa pelik ke apa. Sebabnya perempuan ni nampak macam normal sangat, macam pengunjung biasa. Bukan pengunjung lah, macam penyewa-penyewa yang ada lah, macam someone yang ada kedai dan berniaga dan baru nak balik macam tu. Dia nampak perempuan tu macam tu lah. Tapi masa ni dia sebenarnya agak hairan sebab seingat dia aras 3 tu dah tak ada penyewa. Maksudnya kedai dekat aras 3 memang dah kosong. Jadi disebabkan itu, dia terus walkie-talkie dengan Mamat yang berada dekat bilik pengawal tu dan tanya dekat Mamat sama ada aras 3 masih lagi ada orang ataupun tidak, ada penyewa ataupun tidak, untuk double confirm. Okay? Dan Mamat pun beritahu dekat Pakcik Din, berdasarkan listing yang dia ada dekat situ, memang dekat aras 3 sudah pun kosong, tiada penyewa. Mana-mana penyewa pun dah tak ada, dah kosong. Jadi bila Pakcik Din bagi tahu Mamat, tadi aku macam nampak orang baru nak berjalan keluar daripada kedai. So disebabkan Pakcik Din dah nampak dan Mamat ni pula dia tak perasan sama sekali dekat CCTV tu, disebabkan dia tengah leka main handphone. Jadi terpaksalah Pakcik Din ni naik dekat aras 3 dan buat semakan. Okey, dan pergi tengoklah sama ada memang ada penyewa yang masih lagi belum keluar ataupun kemungkinan besar ada penceroboh. Jadi Pakcik Din pun dia tinggalkan aras 2 tu dan terus berjalan dekat aras 3 lah, nak pergi pastikan yang dia dapat kejar balik perempuan yang dia nampak tadi kan. So masa dekat aras 3 ni, dia berjalan mengikut arah yang dia nampak perempuan tu pergi tadi. Okay, masa dia nampak dekat bawah tadi, memang dia tak jerit panggil perempuan tu ke apa, sebab dia kata masa tu sebenarnya dia agak terkejut bila nampak ada orang. Jadi dia terus walkie-talkie Mamat dan tanya kalau aras 3 tu ada penyewa ke tak kan. So dia tak terfikir nak jerit ke, nak suruh perempuan tu tunggu sekejap ke apa, tak. So dia terus naik dekat aras 3 dan dia pergi berjalan menuju ke arah yang dia rasa perempuan tadi jalan. So dia pun jalan dan bila dia jalan, dia baru perasan yang perempuan tadi tu berjalan kemungkinan besar sama ada pergi ke lift ataupun ke arah lift, ke arah tangga bomba, tangga rintangan bomba tu kan. So masa ni sebenarnya dia terfikir yang kemungkinan besar perempuan tadi tu menggunakan tangga, disebabkan lift telah pun dimatikan servisnya pada malam hari. Jadi bila Pakcik Din nampak perempuan tu pergi kat situ dan dia nampak kawasan lain semuanya memang kosong, tak ada orang kan. Sambil-sambil dia jalan tu memang dia suluh-suluh kedai yang ada, dia suluh mana-mana yang ada dan dia tak nampak kelibat perempuan tadi tu. So dia pun teruslah berjalan menuju ke arah tangga bomba tadi tu. Jadi tangga bomba tu memang tertutup agak rapat, okey? Memang tertutup rapat dan disebabkan tangga tu tertutup rapat, Pakcik Din dia kena tolak tangga tersebut untuk melihatlah ke dalam dekat tangga tu, nak tengok kalau dia boleh kejar balik perempuan tadi tu. Sebab sebenarnya tujuan dia nak kejar perempuan tadi tu bukanlah sebab dia nak marah kenapa, tapi dia nak escort, nak pastikan yang perempuan tadi tu keluar meninggalkan pusat membeli belah tersebut. Itu saja, untuk pastikan yang perempuan tu keluar. Cumanya pada masa tu bila dia tolak pintu bomba tu,
Lepas sahaja dia tolak, dia terus berhenti. Pada masa tu dia tolak pintu perempuan tu sikit je dia baru tolak dan dia terus stop. Dia tak sambung tolak ataupun dia tak terus tolak sampai habis dan dia tak terus pergi dekat tangga tu, tak. Dia stop dan dia terus pusing nak tinggalkan pintu tersebut, nak tinggalkan tangga tersebut dan nak berjalan tinggalkan kawasan tersebut. Sebab apa tahu? Sebab masa dia tolak je pintu tu, benda pertama yang membuatkan dia terkejut dan terberhenti masa tu adalah sebab dia dengar dekat sebalik pintu tersebut ada seorang perempuan sedang ketawa. Perempuan tu ketawa bukanlah mengilai ke apa, tak. Dia kata perempuan tu kalau perempuan tu ketawa pada masa tu macam ni je. Macam tu je. Dan masa dia dengar perempuan tu ketawa, okeylah, tak adalah nak rasa macam seram ke apa lagi kan. Tapi lepas dia tengok, dia mengintai sikit daripada daripada sebalik pintu yang dia tolak tu, kawasan dekat belakang dekat tangga tu gelap gelita. Okey, lampu pun tak ada masa tu. Tak tahu kenapa, dia pun tak pasti sebab biasanya lampu yang dekat tangga tu tak segelap tu. Tapi masa dia tolak, dia nampak yang dekat sebalik tangga tu gelap gelita. Dan dia boleh dengar perempuan ketawa dan disebabkan itulah dia terus stop, tak tolak lagi pintu tu dan dia terus pusing nak tinggalkan kawasan tu. Sebab dia rasa masa dia dengar perempuan tu ketawa dan dia tengok kawasan tu gelap, dia tak rasa apa yang dia nak pergi kejar sekarang ni adalah manusia. Kalau ikut logik, adakah perempuan yang berani nak berjalan turun tangga ataupun berada dekat kawasan tangga yang gelap macam tu? So, Pakcik Din pun nak pergilah tinggalkan kawasan tersebut dan nak terus berjalan turun dekat bawah balik. Masa tu dia kata memang seram sejuk jugalah. Dan kalau korang nak tahu, pintu rintangan api dekat situ masa tu, dia punya pintu tu agak ketat. So kalau Pakcik Din nak tolak, Pakcik Din kena guna tenaga yang agak kuat. Dan kalau Pakcik Din tak tutup ataupun tak tarik untuk tutup balik pintu tersebut, dia akan bergerak dengan sangat perlahan untuk tutup. Cumanya pada masa tu, elok je Pakcik Din pusing dan nak bergerak turun balik dekat bawah. Pintu yang sepatutnya bergerak slow tu tiba-tiba terhempas dengan sangat kuat. Kuat yang teramat sangat yang membuatkan Pakcik Din terus pecut lari turun tinggalkan kawasan tersebut dan terus pergi dekat bilik pengawal. Walaupun Pakcik Din kata dia tak nampak pun muka perempuan tu ke apa dan dia nampak perempuan tu berjalan macam normal je. Cumanya apa yang berlaku lepas tu, suara perempuan tu gelak dengan kawasan yang gelap, termasuklah dengan pintu yang terlepas, sudah cukup untuk membuatkan Pakcik Din takut dengan peristiwa malam tersebut. So itu perkongsian pertama daripada Pakcik Din. So, jom kita pergi dekat perkongsian kedua daripada Pakcik Din. Pakcik Din masa ni dia masih lagi bertugas dekat sebuah pusat membeli belah, tapi bukanlah pusat membeli belah yang sama dengan cerita yang pertama tadi. Jadi masa ni sebenarnya Pakcik Din dia bertugas daripada 7 pagi sehinggalah 7 petang. Masa tu Pakcik Din kata shift memang 12 jam. 7 pagi 7 petang, 7 petang 7 pagi, macam tu. Jadi disebabkan waktu tu bulan puasa, sekiranya Pakcik Din habis shift pukul 7 petang, sempatlah kalau dia nak balik ke rumah untuk berbuka puasa di rumah. Sebabnya rumah dia jarak dengan pusat membeli belah tu lebih kurang 10 minit. Dia pun naik motor, jadinya dia kata biasanya dalam 3 suku macam tu dia dah boleh sampai dekat rumah. Tapi pada masa kejadian menyeramkan ni berlaku, Pakcik Din masa tu dah habis shift pukul 7. Dia masa tu bertugas seramai 3 orang 3 orang dan diorang dah habis shift pukul 7. Tapi orang yang shift berikutnya seramai 3 orang juga masih lagi belum muncul. Disebabkan diorang ni belum muncul, yang lagi 2 orang bertugas dengan Pakcik Din ni, dia minta izin nak pulang dululah sebab diorang ni tinggal lebih jauh daripada Pakcik Din. Jadi tak bolehlah lewat daripada Pakcik Din balik kan. Dan Pakcik Din ni pun terpaksalah beralah. Terpaksalah dia cakap dekat diorang, tak apalah korang baliklah, aku tunggu budak 3 orang ni datang kerja. So tunggu, jam dah 7 suku, batang hidung budak 3 orang yang shift berikutnya tak muncul-muncul. Jadi masa ni Pakcik Din dah bengang lah sebabnya tak ada update apa-apa daripada bos ke apa, tak ada. Dan Pakcik Din sendiri pada masa tu waktu dah nak berbuka dan dia tak ada apa-apa juadah. Jadi memang dia rasa macam agak bengang pada masa tu. So dia pun call bos dia. Masa dia call bos dia pun tak alert tentang ketidakhadiran budak 3 orang tadi tu. Bila bos dia check, barulah bos dia tahu yang budak 3 orang tadi tu EL. Okay, emergency leave. Masalahnya sekarang ni, kalau seorang saja yang emergency leave, masih lagi ada 2 orang yang boleh bertugas. Tapi sekarang ni ketiga-tiga mereka emergency leave serentak. Jadi tinggallah
tak ada siapa yang bertugas kan pada malam tu. Jadi hanya ada Pakcik Din yang ada pada masa tu yang boleh tolong cover shift sekejap. Jadi bos dia pun merayu dekat Pakcik Din masa tu, tolong cover. Dan untuk juadah berbuka, bos dia cakap dia, kau beli je apa-apa, nanti kau claim balik dekat aku, tak ada masalah. Kau nak makan mahal pun tak apa, kau beli. Yang penting kau tolong aku cover sekejap sementara aku mencari pengganti untuk shift malam tersebut. So diorang ni syarikat security. Jadinya diorang akan bertugas dekat mana-mana tempat yang diarahkan ataupun yang dijadualkan oleh bos diorang. Jadi masa tu disebabkan 3 orang tadi tu tak datang, bos dia terpaksalah mencari pengganti. Dan mencari pengganti tu sebenarnya tak mudah. Dia sama ada bos dia tarik budak daripada tempat-tempat lain ataupun bos dia terpaksa kontak mana-mana pekerja yang sedang bercuti untuk masuk bertugas pada hari tersebut. Jadi memang akan ambil masa yang sangat panjang dan agak susah untuk sortingkan balik pekerja-pekerja. Jadi masa tu disebabkan benda pun dah jadi dan Pakcik Din pun tinggal seorang, terpaksalah dia beralah juga dan dia pun beli je makanan berbuka dan dia berbuka dekat dalam bilik pengawal tersebut lah. Masa ni sebenarnya Pakcik Din pun dah penat sangat dah, bertugas 12 jam nak kena cover pula lagi. Tapi tak boleh nak buat apa, dia pun tunggulah. Tunggu, dah jam 11 malam barulah muncul seorang pengawal keselamatan. Itu pun seorang sahaja. Bos dia call dia, bagi tahu dekat dia yang bos dia tak dapat nak cari pengganti malam tersebut, hanya seorang sahaja yang boleh masuk bertugas. Tapi bos dia kata keesokan harinya pukul 7 pagi tu bos dia boleh dapat pengganti lain lah. Jadinya malam tu bos dia minta dia untuk terus sambung lagi 12 jam punya shift dan kemudian berehat 1 hari esoknya. Masa ni sebenarnya Pakcik Din bukannya tak nak, cuma ni dah penat sangat, badan dah letih kan, 12 jam bertugas, mau tak penat kan. Jadi Pakcik Din pun cakaplah dekat bos dia, kalau nak dia sambung shift boleh, tapi bagi dia rehat ataupun dia tidur sekejap, sekurang-kurangnya dapat juga dia tenaga balik. So bos dia cakap tak ada masalah. Malam tu diorang tak perlu buat kerja, tak perlu buat tugasan yang dijadualkan. Diorang hanya perlu berada dekat bilik pengawal tersebut dan pastikan keadaan okey lah. Pakcik bos dia tak boleh nak benarkan seorang saja berada dekat bilik pengawal. Kalau ada hal-hal kecemasan nanti tak boleh handle. Disebabkan itulah dia minta Pakcik Din teman juga budak tersebut. Dan budak yang datang pada malam tersebut Pakcik Din tak kenal sebab tak pernah bertugas sama-sama. Jadi budak tu pun lebih muda daripada Pakcik Din. Jadi Pakcik Din pun just cakap kat budak tu, kau jaga dulu, kalau ada apa-apa kau kejut aku. Aku baring kat belakang tidur sekejap sebab aku memang penat sangat. So Pakcik Din pun pergi dekat belakang dan nak lelapkan mata lah. Tapi dia sempat pesan dekat budak tu, kalau pukul 2 aku tak sedar kau kejut aku bangun. Nanti apa-apa senang. So budak tu pun macam okey, nanti dia kejut bangun lah kan. So Pakcik Din pun pergi dekat belakang tidur dan seingat Pakcik Din masa tu jam dah pukul 12 lebih. Sebab dia sempatlah briefing dulu budak tu, kalau dekat mall tu kena buat apa, kena tengok apa, kena apa. Okey. So Pakcik Din terus pergi kat belakang tu dan tertidur. Memang lena yang teramat sangat dia tertidur. Dia kata memang nyenyak sangat sampailah dia tersedar sebab dia terdengar suara dia dipanggil berulang-ulang kali. Din, 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 macam tu dia kata. Bila dia dengar nama dia dipanggil, dia ingatkan budak tadi itulah yang kejutkan dia bangun. Tapi bila dia tersedar, dia tengok dekat dalam bilik pengawal tu kosong, tak ada siapa-siapa. Budak tu pun tak ada, yang ada hanya dia seorang saja. So masa ni dia pelik sebab kalau let's say budak tu tak ada, siapa pula yang kejut dia bangun tidur kan? Tapi Pakcik Din tak fikir panjang. Pakcik Din anggap yang dia tersedar disebabkan dia bermimpi orang panggil dia. Mungkin disebabkan atas dasar tanggungjawab. Dia sedang bertugas masa tu, jadi diri dia cuba untuk bangun untuk bertugas lah, dia kata. So Pakcik Din pun bangun dan duduk, cuba nak, orang kata mamai kan, bangun tidur kan, cuba nak renggang-renggangkan badan semua. Dia pun bangunlah, duduk dekat kaunter, dekat meja kaunter bilik pengawal tersebut. So masa dia duduk kat meja ni, sebenarnya dia rasa macam agak marah. Sebab sepatutnya budak tadi tu kalau nak keluar ke nak pergi mana-mana, inform lah dekat dia. Janganlah biar dia tidur macam tu, tak bagi tahu apa-apa kan. So dia agak marah lah bila budak tu menghilang tanpa memberi tahu apa-apa dekat dia. Tapi disebabkan dia tak kenal budak tu dan dia tak ada nombor phone budak tu, dia pun malas nak pergi cari. Dia duduk je dekat kaunter tu dan dia teruslah belek-belek report book yang ada dekat kaunter tu. Buku report yang ada tu kan.
Sebenarnya masa tu dia pun tak tahu nak buat apa. Jadi dia kata saja-sajalah dia belik buku report tu. Tengok ada apa-apa lagi report yang belum dibuat ke apa kan. So dia pun tengok buku report tu. Dia tengok buku report tu. Dan masa ni sebenarnya dia punya bulu tengkuk ni dengan bulu tangan dia ni tiba-tiba meremang. So masa meremang ni, tahu tak kenapa? Sebab dia rasa macam belakang dia ada orang berdiri dan sedang perhatikan dia. Dia boleh rasa macam ada sesuatu yang berada dekat belakang dia ni tengah berdiri dan tengah perhatikan dia. Tapi dia tahu yang dekat belakang dia ni sebenarnya tak ada siapa-siapa tau. Jadi Pakcik Din ni, dia macam nak abaikan perasaan dia masa tu. Dia nak cuba tenangkan diri dia, tak naklah rasa macam ketakutan ke apa. So dia buat tak tahu, belik buku. Tapi kan, sambil dia belik buku ni, dia pun tengok juga dekat arah luar bilik pengawal tu, dekat arah luar kaunter tu kan. So dekat kaunter tu ada cermin yang biasanya kalau kaunter pertanyaan punya cermin tu, okey, daripada luar cermin tu memanglah nampak biasa, tapi daripada dalam keadaan cermin tu memang nampak sedikit gelap. Dan daripada cermin tu juga sebenarnya boleh nampak apa-apa refleksi almari yang ada dekat dalam bilik tu boleh nampak, refleksi kursi, meja semua boleh nampak. Dan daripada situ jugalah sebenarnya dia nampak refleksi seseorang ataupun sesuatu yang sedang berdiri dekat belakang dia. Refleksi tu tak nampak jelas macam badan manusia ke apa, tak. Tapi dia boleh nampak ada benda yang sedang berdiri dekat belakang dia. So masa ni Pakcik Din memang dah kecut perut dah. Dah terkejut lah sebab baru bangun tidur, penat lagi, tiba-tiba dekat belakang ada benda. Masa ni jugalah Pakcik Din kata dia belum lagi lah begitu pandai nak baca doa ke apa. So dia cuba tenangkan diri dia, belik-belik buku lagi, dan dia terus acah-acah macam nak bangun, nak tinggalkan bilik pengawal tersebut. Buka pintu, baru je dia nak berjalan keluar, tiba-tiba budak pengawal yang ganti tadi tu muncul. Masa budak ni muncul, Pakcik Din memang sembuh dia lah, memang marah dia lah. Engkau pergi mana? Kalau kau nak keluar, kenapa kau tak kejut aku? Kau biar aku tidur seorang-seorang macam tu. Kenapa kau tak boleh nak kejut aku? Dan korang tahu tak apa budak ni bagi tahu? Budak ni cakap dekat dia apa? Abang, sebenarnya saya bukan tak nak kejut abang, tapi saya takut sebab saya kena kacau. Dia kata macam tu, saya kena kacau. Pakcik Din macam, kau ni apa benda cakap bulan-bulan puasa macam ni? Saja je cover. Padahal Pakcik Din pun kena kacau juga tadi kan. Dia katalah dekat Pakcik Din, bang, sebenarnya tadi masa saya tengah duduk bertugas macam tu, saya main phone, saya dengar orang panggil nama saya berulang-ulang kali. Dia kata macam tu. Lepas tu bila saya tengok belakang, saya tak nampak apa-apa. Saya tak nampak orang. Saya tengok kiri kanan, saya tak nampak orang. Tapi saya asyik dengar orang panggil nama saya. Disebabkan saya takut, saya tengok abang tidur boleh ni. Sebab saya panggil abang berulang kali, abang tak bangun. Saya pun larilah tinggalkan bilik pengawal tersebut, ambil angin dekat luar. So itulah yang terjadi dekat dia. Dan benda yang sama juga terjadi dekat Pakcik Din. Cumanya Pakcik Din tak cerita dekat dia sebab tak nak menambahkan ketakutan yang ada pada malam tersebut. So itu perkongsian kedua daripada Pakcik Din. Perkongsian yang ketiga ni adalah sewaktu Pakcik Din bertugas di sebuah kolej kediaman universiti tempatan. Pakcik Din ingat lagi masa ni memang lebih kurang seminggu sebelum raya dan universiti tersebut telah pun bercuti lah. Jadi kebanyakan penghuni asrama telah pun pulang beraya, pulang menyambut raya bersama dengan keluarga dekat kampung masing-masing lah. Yang ada pun hanya beberapa orang pelajar yang tidak dapat pulang atas dasar ataupun atas disebabkan kekurangan wang kan, terutamanya pelajar-pelajar yang daripada Sabah dan juga Sarawak lah menurut Pakcik Din. So asrama yang ada dekat kolej kediaman tersebut merupakan macam rumah-rumah tau. Dia macam rumah sebiji. Dan setiap rumah ni dipisahkan dengan tembok. So dia menjaga privasi pelajar perempuan dan juga pelajar-pelajar lain yang ada lah. Jadi menurut Pakcik Din, malam tersebut dia punya tugas, memang tugas pengawal keselamatan dekat situ adalah untuk menjaga pintu masuk, keluar masuk pelajar, keluar masuk pengunjung dan sebagainya. Memang tugas diorang kat situ. Diorang tak perlu buat rondaan pun disebabkan ada pelajar-pelajar perempuan kan, untuk menjaga privasi pelajar-pelajar perempuan. Jadi pada malam tersebut Pakcik Din ni dia duduk dekat bilik pengawal dan dia orang kata bersedialah untuk
apa-apa sahaja yang ada dekat situ. Sambil-sambil dia duduk kat situ, tak ada benda lain lah yang boleh dia buat melainkan dia tengok handphone dia, main handphone kan, tengok movie dekat handphone, macam tu lah dia kata. So memang pada masa tu dia tengah melayan movie dekat telefon bimbit dia. Sambil-sambil tu dia memandang jugalah keliling kawasan untuk elakkan daripada orang ceroboh ke apa kan, dia kata lah. So sedang leka dia tengok tengok handphone dia masa tu, dia rasa macam diperhatikan. Dan bila dia rasa macam diperhatikan, dia pun apa lagi, angkat kepala, melilau mata tengok kawasan sekeliling, dan dia nampak ada seorang budak yang berada dekat tingkap aras 2 bilik lelaki. Okey, dia nampak ada seorang budak lah dekat situ yang tengah tengok ke arah dia. Masa dia tengok budak ni tengah tengok arah dia, dia fikir yang budak ni tengah bergayut telefon, tengah cakap dengan telefon, sambil-sambil tu memandanglah ke arah dia. Dia fikir macam tu. Dia nampak budak tu pun tak jelas mana sebenarnya, sebabkan bilik budak tu gelap dan dia boleh nampak budak tersebut pun sekadar diterangi oleh lampu jalan. Itu sahaja. So dia pun sambunglah tengok handphone dia dan dia teruslah main-main handphone masa tu. Sesekali dia akan melilau juga mata dan tengok, dan masa dia melilau macam ni mata pun, dia nampak budak tu masih lagi perhatikan dia. Dia nampak budak tu perhatikan dia lagi. Kali kedua, dia rasa macam okey, tak apa, biar je dulu Dia buat chill dia dulu, dia tengok-tengok handphone lagi. Kali ketiga, dia tengok lagi sekali dan dia nampak yang budak tu masih lagi perhatikan dia. So masa yang kali ketiga ni, bila dia tengok budak tu terus-menerus perhatikan dia, dia dah rasa macam pelik. Budak ni tak lenguh ke? Tak penat ke? Dok perhatikan dia. Kalau you pun tengah gayut phone, at least sekurang-kurangnya renggang-renggangkanlah sikit badan kan. Takkan nasyid nak macam ni je tu kan. Itu tanggapan dia. Padahal dia tak nampak dengan jelas yang budak tu tengah buat apa. So, apa yang Pakcik Din ni buat, dia nak bangun lah, nak renggangkan badan, nak bangun renggangkan badan macam tu, nak jalan-jalan keluar, nak tengok jugalah sama ada budak ni memang betul-betul tengah bergayut phone ke, ataupun sebenarnya tengah buat apa-apa kan. So Pakcik Din pun nak ambil lah torchlight dia, sebab kan gelap kan, dia sajalah nak ambil torchlight dia. So masa dia nak ambil torchlight dia tu, dia terperasan ada satu buku listing, buku senarai nama pelajar-pelajar yang tidak pulang beraya. So dekat dalam senarai buku tu, dia akan ada setiap rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga dan senarai nama. So Pakcik Din pun macam tergerak hati nak tengok senarai tu dulu, nak tengoklah rumah pertama ni ramai ke yang tak baik, ataupun setakat 1-2 orang kan. So Pakcik Din pun buka lah senarai tersebut dan dia tengok rumah pertama, blok lelaki, tak ada nama. Bila tak ada nama, maksudnya semua pelajar-pelajar yang ada di dalam bilik rumah pertama blok lelaki telah pun pulang beraya. Jadi masa Pakcik Din tengok tak ada nama, sepatutnya rumah tersebut kosong, tapi sekarang ni ada budak yang sedang duduk dekat rumah tersebut. Dia antara dua lah, budak tu tak update nama di dalam buku tersebut, ataupun ada penceroboh. Maksudnya ada pelajar-pelajar lain yang sengaja masuk ke dalam bilik ataupun rumah orang lain. So benda ni semua tak boleh dan merupakan salah lakulah dekat asrama tersebut. So Pakcik Din pun adalah alasan dia nak pergi tegur budak tersebut. Dia pun bangun dengan torchlight dia, berjalan menuju ke rumah tersebut, nak pergi panggil budak tu suruh turun ke bawah lah. So masa ni sebenarnya dia baru perasan yang rumah tersebut lampu luar pun tidak dihidupkan. Jadi rumah tu memang gelap gelita. Lampu luar tak ada, lampu dalam bilik yang budak tu tengah tengok dia pun tak ada, gelap gelita. So masa ni Pakcik Din macam, kejap kenapa rumah ni gelap Tapi dia masih lagi berjalan ni pergi dekat rumah tu. Tapi dia tak masuk lagi dalam rumah tu, dia tak masuk lagi dekat kawasan rumah tu. Dia terus hidupkan dia punya torchlight dan dia sulur dekat lampu, dekat tingkap bilik budak yang dia nampak tadi tu. Dan masa dia sulur ni sebenarnya dia nampak yang budak tu memang tengah perhatikan dia sambil tersenyum, dan kemudian hilang macam tu je. Dia sulur, dia nampak budak tu tengok dia senyum, hilang. Tak nampak dah batang hidung budak tu, dan tak nampak lah budak tu pergi dekat mana. So memang pelik pada masa tu, tapi Pakcik Din tak nak fikir, sebab dia kata
memang menyeramkan pun bila dia tengok budak tu pandang dia dan senyum. Tapi Pakcik Din dia tak teruskan langkah dia pergi kat rumah tu sebab dia tahu apa yang tengah pandang dia, apa yang tengah senyum kat dia tu bukan manusia. Dia pun pusing dan patah balik, duduk balik dekat bilik pengawal, cuba-cuba nak relaxkan diri. Tapi bila dia pandang balik dekat rumah tu, dia boleh nampak yang budak tu ada lagi dekat tingkap cermin tersebut. Tapi masa ni Pakcik Din dah tak nak pandang ke apa. Dia terus tunduk dan tengok handphone dia. Dan dia kata boleh dikatakan sepanjang malam tersebut memang dia diperhatikan sehinggalah azan subuh berkumandang. So itu perkongsian ringkas yang ketiga daripada Pakcik Din. Jadi itu sahaja perkongsian cerita kita pada video kali ini. 3 buah kisah seram pengawal keselamatan yang berlaku pada bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak Pakcik Din sudi kongsi cerita dengan kita. Sampai kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa stay tune dan stay safe. Assalamualaikum. Bye.